Antara fokus negeri di Bawah Bayu, KSTI fokus perkasa program nilai di semua sekolah tahun depan. Baik, terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Jam, silakan. Ya Nurul, usaha memperkasa program Nadi Ilmu Amalan Membaca NILAM di setiap sekolah menjadi fokus Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI tahun depan. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, keberkesanan NILAM dalam membudayakan amalan membaca amat ketara apabila berjaya menarik minat pelajar untuk membaca buku dalam kuantiti yang banyak. Menurut Datuk Arifin, program NILAM bukan sahaja membimbing pelajar untuk membaca, malah turut memberi pengiktirafan terhadap pelajar yang layak menerusi hadiah atau anugerah. Dan saya juga sebagai Exco Pendidikan akan meminta laporan semasa berhubung dengan program NILAM ini. Kita ada banyak inisiatif untuk membantu program-program pendidikan dan banyak juga sudah kita bantu. Dan saya tahun hadapan akan fokus berhubung dengan NILAM ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas melancarkan majlis perasmian Pesta Buku Sabah di Penampang. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan berkata kerajaan negeri akan menyalurkan dana sebagai sokongan memperkasa pelaksanaan program NILAM. NILAM yang diperkenal Kementerian Pendidikan pada 1999 merupakan usaha kementerian untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar. Sebanyak 21 pusat aktiviti warga emas pawai ditubuhkan di Sabah yang memberi manfaat kepada 5,980 warga emas setakat ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, 2 lagi pawai akan ditubuhkan masing-masing di Kinabatangan dan Pulau Jambungan, Beluran. Datuk James berucap demikian pada Festival Kebudayaan Pawai Sabah sempena sambutan Hari Warga Emas peringkat negeri di Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan pembantunya Datuk Flavia Eng. Datuk James turut memaklumkan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah telah menyediakan 3 rumah perlindungan dan penjagaan warga emas yang tidak mempunyai waris, iaitu Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut, Rumah Warga Tua Sandakan dan Rumah Warga Tua Tawau, melibatkan 240 penghuni dengan peruntukan belanja mengurus kira-kira 1.6 juta ringgit setahun. JPKA Sabah juga membelanjakan lebih RM113,000 kepada 28,715 penerima bantuan warga emas sehingga Ogos tahun ini. Bagi program khidmat bantu di rumah pula, 759 warga emas telah mendapat manfaat daripada program ini. Turut diperkenal program Homeward bagi membantu pesakit terlantar termasuk warga emas dan OKU dengan menyediakan kemudahan asas. Dalam majlis ini, Pengerusi Pawai Sepanggar, Maria Takin, menerima anugerah khas Pengerusi Pawai Sabah 2023, manakala Pawai Elopura menerima anugerah Pawai Terbaik Sabah 2023. Jabatan Penyiaran Sabah melancarkan tabung kemanusiaan bersamamu Palestin bagi membantu rakyat Palestin yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis. Yang mendapat kerjasama Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan Kelab Kebajikan dan Sukan RTM Sabah. Pengarahnya Salma Hashim berkata hasil sumbangan akan diserahkan dalam Majlis Perhimpunan Kemanusiaan Untukmu Palestin di Wisma Muiz Kota Kinabalu esok. Saya menyeru kepada warga RTM Sabah sebagai tanda solidariti kita kepada mereka, hulurlah bantuan seikhlas mungkin. Itulah tanda persaudaraan kita dan juga jihad kita kepada mereka secara halus. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas pelancaran tabung kemanusiaan bersamamu Palestin di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Warga KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga RTM Sabah serta orang ramai berlumba-lumba untuk menyumbangkan derma ikhlas bagi membantu masyarakat Palestin yang ketika ini memang ditimpa musibah dan mereka benar-benar mengharapkan oleh masyarakat dunia agar mereka dapat dibantu. Usaha meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar terus menjadi agenda utama sebuah badan sukarelawan global dikenali sebagai Trash Hero. Aktiviti membersihkan pantai Gerungan Putatan baru-baru ini merupakan aktiviti ke-57 Trash Hero di Sabah yang dijalankan dengan kerjasama
Hospital Queen Elizabeth HQE dan Majlis Daerah Putatan MDP. Wartawan Amy Ayuni Arjali ada butirannya. Trash Hero merupakan pergerakan sukarelawan global diterajui dan ditadbir oleh Trash Hero World dengan 15 rangkaian di seluruh dunia. Di Sabah, kumpulan ini dikenali Trash Hero Kota Kinabalu yang menjalankan aktiviti sejak 2019. Objektif utama Trash Hero adalah untuk spread awareness kepada orang ramai, untuk mengajar mereka untuk supaya tidak membuang sampah merata-rata dan juga menghentikan penggunaan single use plastik di mana single use plastik ini sangat berbahaya kepada alam sekitar. Aktiviti membersihkan kawasan pantai Gorongon Putatan ini dijayakan 36 peserta terdiri ahli Trash Hero dan kaki tangan HQE serta 3 kanak-kanak. Pantai di Sabah ni cantik, tapi sayangnya banyak sampah. Lagipun saya pun memang involved ini suka ni environmental. Pasal kita satu earth saja, kalau kita tidak jaga, siapa lagi jaga? Pertama sekali memang amat menyedihkan lah melihat keadaan banyak pantai-pantai di Sabah ni lah. Dan sebenarnya pantai ini pun saya sendiri tidak pernah tahu kewujudan dia. Jadi bila yang datang sini beberapa minggu lepas tu kan memang terkejut lah. Banyak sampah yang terkubur dan penemuan bangkai haiwan merupakan antara cabaran utama Trash Hero dalam misi membersihkan sesuatu kawasan secara menyeluruh. Pengalaman pertama terlibat dalam aktiviti sukarela seperti ini merupakan kenangan berharga bagi salah seorang peserta. Pertama kali memang rasa seronok sebab macam timbul juga keinsafan untuk menjaga alam semesta sebab kalau kita tidak bersihkan, siapa lagi? Dan kita hanya tahu mengotorkan tapi tidak membersihkan. Jadi di situ yang ada timbul keseronokan dan terasa penatnya macam mana kalau kita tidak menjaga kebersihan. Sebanyak 647 kilogram sampah berjaya dikutip sempena program kali ini. Penglibatan MDP menyediakan lori yang mampat memudahkan kerja-kerja mengangkut sampah sarap ini ke tempat pelupusan di Kayu Madang, Telipuk. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Justru, amalan membersihkan kawasan pantai ini sewajarnya dicontohi dan diteruskan agar kebersihan alam sekitar akan terus terpelihara daripada berlakunya sebarang pencemaran. Amy Ayuni Arjali, RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama dengan Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Ijam, terima kasih atas perkongsian dari Kota Kinabalu itu.